Tapi ulama mengatakan tidak sah iman muqallid. Orang ikut orang. Macam mana ikut orang? Ada Allah? Ada. Mana kau tahu? Ayah saya kata. Tak, tak cukup. Sebab dia ikut ayah dia. Dia dalam, tapi dia sendiri dia tak jumpa. Dia tak tahu ada Allah. Ayah dia kata ada Allah. Bagaimana? Kamu masih lagi tidak berpegang dengan iman, kefahaman yang kamu faham sendiri. Itu satu. Yang kedua, kita wajib makrifah, mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenal siapa Rasulullah dan apa utusan, apa kerja dia datang ke dunia ni. Hari ni hati-hati, ramai orang Melayu pun mengaku jadi nabi dah. Ada tak ada? Ada. Saya bila tengok dalam berita orang Melayu jadi nabi, saya tak heran. Yang saya hairannya, ada orang ikut dia. Tu yang saya peliknya. Kalau dia ni tolol, yang pengikut dia tu lebih pada tu lagi. Dia tahu dah mana ada nabi lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa orang boleh ikut? Inilah yang kita rasa bimbang. Hari ni ada satu benda baru pula. Baru je saya terima maklumat. Orang tu kata ada orang mengaku, orang Arab mari ke sini, ke Malaysia, dia mengaku dia ni utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hantar kepada orang Melayu untuk dia mengajar ajaran yang dia bawa. Kalau tuan-tuan dengar lagu ni, angkat telefon terus ke pejabat agama. Memang bawa ajaran sesat. Mana Nabi hantar dia mari? Bila Nabi hantar? Kamu jumpa bila dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sudah 1400 tahun, zaman sahabat sudah berakhir. Tiba-tiba ada lagi orang mengaku jadi. Ramai pula pengikut dia. Allahu akbar. Inilah yang kita bimbang. Yang ketiga, kita wajib mengenali agama. Islam mesti kena kenal. Kalau kata kamu orang Islam, Islam. Apa arti Islam? 5 rukun. Lah, itu rukun. Beriman dengan Allah dan Rasul, mengucap 2 kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, haji, itu rukun. Definisi, takrif Islam tu apa dia? Ini kadang-kadang bila sebut takrif ini agak sukar. Kita tahu Islam tu Islam lah. Tapi bila mari dalam bab takrif, apa yang kita nak kata takrif Islam? Saya bagi satu kitab yang simple, yang mudah. Iaitulah tuan-tuan boleh beli kitab Mestika Hadis. Kitab Mestika Hadis ni kitab rasmi negara Malaysia, kerana kitab ini telah ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu. Daripada Tun Abdul Razak lagi sampai kepada Tun Mahathir, tanda tangan. Mungkin kalau keluar yang terbaru ni, mungkin Perdana Menteri yang akhir akan tanda tangan. Dalam kitab ini, jilid yang pertama menghuraikan tentang makna Islam. Apa makna Islam? Tuan-tuan ingat tanda. Islam dengan makna agama. Islam makna apa? Agama. Kalau kata Islam berarti bukan Nasara, bukan Yahudi, bukan Buddha, bukan apa. Ini Islam. Satu. Yang kedua, Islam dengan makna ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Nabi membawa Islam. Apa arti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita beberapa peraturan, adab-adabnya, undang-undangnya, akhlaknya, itu dipanggil Islam, bermakna ajaran yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Islam dengan makna tunduk dan patuh. Semua orang Islam, Islam. Kenapa tak salah? Ikut aku lah. Ada ikut aku. Kalau kamu Islam, Islam bermakna istislamulillah, tunduk dan patuh kepada arahan dan perintah Allah. Itu makna Islam. Nampak dah kita? Jelas tak jelas? Islam dengan makna tunduk dan patuh kepada perintah. Islam dengan makna ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam dengan makna agama. Innad dina indallahil Islam. Itu makna Islam. Jadi kalau orang ni kata dia Islam tetapi tidak mau tunduk dan patuh kepada ajaran Islam, bermakna orang itu hanya mendakwa dia sebagai seorang Islam tapi tidak sebagaimana yang sepatutnya. Itu dari segi takrifnya iman dan Islam. Tuan-tuan kena belajarlah, iman ni dengan Islam ada beza tak? Ada beza dua ni. Ada beza tak? Para ulama kata bila dia bersatu, dia berpisah. Kalau berpisah, dia satu. Payah juga tu. Satu jadi dua, dua jadi satu. Kalau kita kata awak Islam, Islam, tak payahlah isi borang 2 kali. Ada dua kolom 2 kali. Islam dengan iman, tak payah.
Tak payah kata Islam, mukmin. Taklah. Kalau dia kata dia Islam, bermakna dia orang beriman. Tapi kalau dia kata iman dan Islam, ada perbezaan. Kat mana beza? Iman, pegangan, simpulan, kepercayaan seorang itu yang tersemat dalam hati. Itu mana iman. Apa mana iman? Kepercayaan, pegangan yang tersimpul dalam hati. Pasal itu dipanggil dalam kitab aqaidul iman, simpulan iman yang tersemat dalam hati manusia. Kepercayaan, dia panggil benda-benda dalam hati. Mana rukun dia? Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat. Kita tahu malaikat ada tak ada? Ada. Kat mana kita tahu dia ada? Pernah tengok malaikat? Tak pernah tengok. Pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Tapi macam mana kamu kata ada? Kami percaya. Ini dipanggil iman dengan makna percaya, kepercayaan kita. Beriman dengan kita, beriman. Mana kita? Tak ada. Ini Quran, betul, Quran ada. Tapi kita tengok ke Quran ni Allah Ta'ala buat turun pada Nabi. Muhammad ni Quran. Tengok. Tak tengok, kita dengar je. Itu kepercayaan. Beriman dengan hari akhirat, panjang lagi lah. Beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan apa lagi tu? Hari kiamat. Jadi semua ini perkara-perkara yang disebut dengan nama kepercayaan. Islam alaniyah, benda-benda yang zahir. Mana yang zahir? Mungkin kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku tak nak kata aku percaya dalam hati jadi imam orang bisu. Tak boleh. Mesti an-nutqu bisyahadatain. Wajib kena kata la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib kena kata. Salat zahir ke sembunyi? Zahir. Sehingga kan wajib salat berjumaat, wajib. Bagi orang lelaki, salat berjamaah pun menjadi satu kewajipan bagi orang lelaki, kena pergi ke masjid. Sebab apa? Biar nampak ada zahirah, ada satu tanda-tanda yang zahir orang ini salat. Kalau orang ni tak pergi jemaah, duduk masjid, duduk rumah dia je siang malam, kita tak tahu dia solat tak salat. Takkan kita nak pergi jenguk dalam rumah dia. Assalamualaikum, salam, awak solat dah hari ni? Tak ada orang boleh tanya. Mana ada orang boleh cek dalam rumah orang. Tapi untuk menzahirkan kita ni sebagai Muslim yang multazim, beriltizam dengan undang-undang Islam, maka kita kena pergi salat berjamaah. Oh, dia ni semaya jemaah, alhamdulillah, kita nampak. Zakat kena keluar bila ada harta, zakat. Puasa, semua ini, haji lagi zahir. Mana tak zahirnya, terpaksa kena pergi lagi, berangkat lagi. Anak beranak pula mari mengiring kita sampai ke airport, sampai ke Kelana Jaya, sampai ke mana-mana. Itu sangatlah tinggi. Jadi zahir Islam itu perkara yang zahir, yang nampak, iman sebut dalam hati. Maka di saat yang kita tengok hari ini, apabila timbul isu iman yang kita dalam keadaan berat hari ini, sehingga disebut dalam kata-kata yang masyhur, al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamri. Masyarakat di akhir zaman, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mal, segeralah kamu melakukan amal yang saleh, fitanan kaqita'il lailil muslim, akan datang menimpa umat ini fitnah lebih daripada gelap malam. Kalau Nabi kata gelap, cukup dah. Kalau kata malam pun orang tahu malam ni gelap. Tapi kenapa disatukan? Laili al-muslim, malam yang gelap. Ini menunjukkan fitnah yang datang dalam agama ini cukup bahaya. Sehingga dibandingkan dengan semikian rupa, Nabi kata yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi orang ni beriman, petangnya kafir. Na'udzubillah. Akan berlaku sedemikian. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang yang beriman, pagi kafir. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Bila Nabi sebut, benda ni akan jadi. Pagi mari dengar kuliah, Allahu Akbar, hebatnya Islam bagus. Petang jumpa geng-geng kawan-kawan, hina Islam. Oi, sibuk nak buat Islam apa-apa ni. Orang sibuk nak buat bangunan contohnya. Masuk tak masuk? Ini cakap, kadang-kadang kita cakap tak tahu apa. Tengok ni apa jadi kepada seorang reporter ni, wartawan Arab ni. Orang duk sambut Maulid Rasul, gembira dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duk hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah-sudah hina, mari kat Malaysia pula dia.
Saya pun heran, terkejut, kenapa siapa dia pilih Malaysia. Rupa-rupanya ada pembela kat sini, ada peguam yang sokong dia. Subhanallahil azim. Tuan-tuan rasa cemas tak cemas? Kenapa dia ni boleh bela kawan tu? Dia tahu kawan tu menghina Islam, sehingga negara asal dia menuntut supaya dihantar balik untuk diminta taubat. Sebab di sini tidak ada undang-undang bertaubat. Mu hantar balik, aku nak ajar orang ni supaya bertaubat. Bukan negara ni negara kira pancung ya, macam sembelih ayam, masuk pancung terus tak. Dia ada undang-undang bertaubat, lepas dia tak mau taubat juga, setelah diajar pun tak mau ikut juga, barulah jatuh undang-undang. Undang-undang murtad, hukum riddah. Itu bahaya. Jadi kita nampak hadis yang Nabi kita sebut tadi, badiru bil amali, cukup berat. Jadi banyaknya perkara-perkara fitnah yang berlaku ini, semuanya bergantung dengan hati manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqalbu ibni adam ashaddu qilaban minal qidri iza ijtama'at ghalaya. Nabi kata hati anak Adam ini lebih cepat berbalik-balik, lebih daripada periuk yang gelegak air dalam tu. Air yang mendidih tu bergerak situ, hati manusia lebih kuat daripada itu lagi, boleh bertukar. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Dalam yang lain pula, innama sumyal qalbu min taqallubihi. Dinamakan hati manusia itu daripada mana? Daripada banyaknya dia ni bolak-balik. Sekali macam ni, sekali macam ni, maka itulah dinamakan hati manusia. Jadi apakah yang kita dalam mukaddimah kita tentang iman dan Islam itu perlu dijaga? Jadi apakah di antara perkara-perkara wasailus sabat, perkara-perkara yang boleh meneguhkan iman seorang, yang boleh menguatkan iman kita di saat ini? Yang pertama, kata di para ulama, al-iqbalu alal Quran, mestilah kita banyak belajar Al-Quran. Sebab apa? Orang yang belajar Al-Quran, dia akan tahu. Bukan sakat baca tajwid je. Kalau sakat belajar tajwid saja, kita tak akan jumpa. Ini di antara perkara yang tidak seimbang dalam masyarakat hari ini. Kuat mengaji tajwid. Dia kata, ustaz, tak suka. Tak, saya suka belajar tajwid. Cuma yang lebih daripada itu lagi, iaitulah memahami isi Al-Quran. Nak faham Al-Quran tu daripada tajwid, belajar juga dalam tu. Ada orang duk tanya, dia kata, setakat mana ustaz? Setakat mana kita kena belajar Al-Quran untuk permulaan ni? Perlu tak sampai peringkat masuk kelas tajwid sampai berbulan-bulan lamanya? Lah, itu tajwid kita belajar. Tetapi yang penting dalam Quran ini, jangan bertukar baris. Baris atas dengan baris bawah, jangan bertukar. Kalau bertukar, bahaya. Bahaya tak bahaya? Sangat bahaya. Orang baca ayat, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallah, orang yang takut akan Allah. Bila baca ha, Allah tu baris atas, yakhshallaha. Orang yang paling takut pada Allah, min ibadihi al-ulama'u, para ulama. Tapi kalau kita tukar, innama yakhshallahu wal iyaz billah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu takut kepada hamba-Nya di kalangan ulama. Berat tak berat? Siapa yang takut pada siapa? Takut. Jadi tukar baris Quran tak boleh. Tapi kalau setakat dengung tak kena, untuk peringkat permulaan ini, boleh lagi kita belajar Quran. Tapi kena belajarlah. Biar betul lah tajwid, tara makhraj tu. Jadi kenapa para ulama letakkan yang pertama sini, belajar Al-Quran ini menjadi punca kepada kuatnya iman. Kerana lagi kita belajar Al-Quran, banyak sekali kalau tuan-tuan baca di dalam kisah orang-orang yang bukan Islam masuk Islam. Berapa banyak? Ramai di kalangan mereka yang masuk Islam hasil daripada kajian Al-Quran. Cuba belilah buku-buku Al-Quran dan sains yang ditulis oleh ulama-ulama Islam itu. Bagi saya lah, walaupun ada setengah sahabat kita tak setuju duk meng-highlightkan sains dalam Quran, tapi di zaman orang mengejar kebendaan ini, nampaknya perlu kita tonjol. Cerita yang paling masyhur tadi, cerita seorang orang Kanada yang bernama Gary Miller. Gary Miller ni telah diupah oleh kerajaan Kanada supaya menggali Al-Quran, mencari di mana kelemahan Al-Quran. Dia bagi grant, kerajaan bagi grant, nak cari peluru baru, nak serang Islam.
Mu dapat je bagi ke pendayah-pendayah Kristian ini, dia hentam Islam balik. Jadi Gary ini bekerja dia, setahun dia kerja. Dia cari mana fakta yang bercanggah di antara satu sama lain. Takkanlah 23 tahun Al-Quran ini turun, tak ada yang bercanggah. Kita yang 2 tahun lepas dengan tahun ni, arahan kita keluar, beza-beza dah kan? Beza dah. Dia tahun lepas kata boleh, ni tak boleh pula. Bukan tahun lepas, awal tahun dengan akhir tahun pun bertukar dah. Ini tuan-tuan bayangkan 23 tahun Al-Quran turun. Dia cari fakta yang bercanggah, tak ada. Masuk tahap yang kedua pula, nak cari maklumat dalam Quran yang bercanggah dengan sains, yang boleh dikondem oleh ahli sains, tak jumpa. Cari sana sini sana tak jumpa. Lepas pada setahun dia cari Al-Quran, tahun yang kedua dia telah menukar nama dia daripada Gary Miller kepada Abdul Ahad Umar. Subhanallah. Orang putih, orang kafir, bila kaji Al-Quran, masuk Islam. Yang saya bimbang hari ini, anak orang Islam bila baca Quran, lawan Quran. Berlaku tak berlaku? Adalah. Walaupun bilangan yang kecil, tapi ada. Dia baca Quran, waliz zakari mislu hazzil unsayain, dalam ayat bagi pusaka. Anak laki-laki dapat 2 bahagian anak perempuan. Dia kata Al-Quran ini diskriminasi wanita. Ada dengar cerita. Ini bahaya ni. Golongan murjiah moden ini cukup bahaya. Sebab dia kata Quran sendiri pun menghina wanita pula dah. Lepas tu dia nak suruh apa yang dia nak. Dia tak baca habis. Karena itulah tuan-tuan, salah satu daripada buku yang saya usahakan itu Keindahan Islam. Di zaman orang serang Islam ini cukup dahsyat. Islam ini ganas lah, teroris lah, apa benda yang dia kata pada Islam, kita cuba jawab dalam Keindahan Islam itu indah. Dengan apa? Dalam semua sudut. Ibadatnya, dalam bab harta pusaka, khusus kita jawab. Kenapa Islam membezakan antara laki-laki dengan perempuan? Sebab banyak perbezaan. Jadi waktu nak pusaka, nak sama banyak. Waktu nak kahwin, suami yang wajib bagi nafkah, bagi mahar. Kemudian bila kahwin, suami yang kena bagi nafkah. Kenapa tak bantah? Ini diskriminasi kaum laki-laki. Isteri kena bagi nafkah pada suami. Tak nak bantah pula tak? Jadi kita nampak penyelewengan pemikiran itu berlaku. Jadi orang kafir akhirnya Gary tadi dia telah tukar nama dia Abdul Ahad dan dia telah tulis sebuah buku yang cantik yang kecil, namanya The Amazing Quran. Belilah buku ni. Kalau jumpa buku ni, beli Keindahan Islam Al-Quranil Mu'jiz. Quran yang cukup mengagumkan ini. Beli buku ni. Banyaklah buku-buku lain. Kalau kita baca Al-Quran dengan betul, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita kefahaman yang baik. Baca Al-Quran, itu yang pertama. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Yang kedua, beriltizam, beramal dengan syariat Allah dengan amal-amal yang saleh. Beramalah dengan Islam sebagaimana yang kita ada.